اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. بشرى لنا من المنى زال العنا وفرنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى أعلنا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. يا نفس طيبي باللقاء يا عين قاري أعينا. هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali pada rancangan After Hours bersama Masjid Al-Istighfar. Ini merupakan episod yang ke-18. Hari ini insyaAllah tazkirah tarawih akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Izzaan yang bertajukkan peristiwa bulan Ramadan, pembebasan kota Mekah. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala kurniaan rezeki dilimpahkan kepada kita, kesihatan, keimanan dan umur yang diberikan Allah Taala dapat kita bersama-sama untuk mendengarkan perkongsian ilmu ini. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT atas kesempatan dan peluang keemasan yang diberikan kepada kita untuk kita berada dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini. Dan kita bersyukurlah dan kita tunjukkan kesyukuran kita dalam melaksanakan segala yang diperintahnya dan menjauhi segala yang didegah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pastikan kita sebagai orang beriman, kita menjalani bulan Ramadan ini dengan mendapatkan sebanyak kebaikan dan peluang yang telah ditawarkan dalam bulan yang mulia. Semoga kita semua di kalangan hamba-hambanya yang berjaya dan beruntung insya-Allah dalam bulan ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan sambung pada video kali ini perkongsian tentang lagi satu peristiwa ataupun kisah yang di mana memainkan peranan penting dalam sejarah Islam dan ia berlaku pada zaman Nabi SAW dan berlaku dalam bulan Ramadan. Iaitu yang terakhir sekali yang saya nak kongsikan di sini adalah pembebasan kota Mekah ataupun pembukaan kota Mekah, dan dalam bahasa Arabnya adalah Fathu Makkah. Ini merupakan titik
ataupun titik kemenangan ataupun kejayaan masyarakat Islam ataupun orang muslimin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berapa lama mereka berhadapan ditentang oleh kaum musyrikin yang berada di Makkah. Daripada awal lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan cabaran dan dugaan dalam menyebarkan dakwah dan syiar Islam ke masyarakat Arab ketika itu. Sehinggalah pelbagai peristiwa-peristiwa yang lain berlaku daripada peperangan Badar, perang Uhud, kemudian ada persengketaan dan sebagainya, sehinggalah datangnya ataupun berlakunya Fathu Makkah ataupun pembukaan Makkah itu, maka bermulalah titik kegemilangan masyarakat Islam ketika pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita nak bincangkan tentang pembukaan Makkah, dia ada satu perkara atau satu peristiwa yang berbeza yang di mana ia memainkan peranan yang sangat besar kepada pembukaan kota Mekah yang membuatnya berlaku, iaitu itu yang dinamakan sebagai perjanjian Hudaibiyah, di mana perjanjian Hudaibiyah ini ia berlaku pada tahun ke-6 Hijrah pada 628 Masihi, yang di mana pada masa itu di mana masyarakat Quraisy ini ataupun masyarakat musyrikin di Makkah, mereka pada ketika itu mereka sangat risau dan mereka merasa iri hati dengan kaum muslimin yang di mana telah berkembang dengan luas dan agama Islam telah tersebar hatta di tempat-tempat selain daripada Makkah dan tempat Madinah ataupun semenanjung Hijaz. Maka mereka risaulah perkara ini berlaku, dan lebih-lebih lagi apabila mereka menerima berita bahawasanya orang Islam yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang ke Makkah untuk menunaikan ibadah umrah. Mereka akan datang untuk menunaikan ibadah umrah. Maka mereka rasa bahawasanya kalaulah mereka sambut atau mereka benarkan Nabi SAW dan orang muslimin masuk ke Makkah, maka itu ada satu perkara yang sangat memalukan untuk mereka, kerana secara umumnya Nabi SAW dan orang Islam adalah musuh mereka dan telah berperang dengan mereka daripada dahulu lagi, daripada perang Badar lagi, ataupun pemusuhan itu bermula daripada dahulu lagi ketika Nabi SAW berada di Makkah sebelum hijrahnya Nabi. Maka sebab itu mereka merasakan bahawasanya kita tidak boleh, kita kena jaga maruah kita ataupun kehormatan kita. Kalau kita benarkan Muhammad dan orang Islam masuk ke Makkah, walaupun bukan untuk berperang ataupun untuk melawan, tetapi untuk menunaikan ibadah saja, maka saat kita akan hilang air muka kita. Sebab itu mereka menghantar seorang wakil kepada Nabi SAW dan mengatakan bahawasanya orang musyrikin Makkah, mereka tidak ingin untuk tidak membenarkan ataupun tidak membenarkan orang Islam ataupun Nabi SAW untuk datang ke Makkah. Tapi pada ketika itu Nabi SAW dan orang Islam sekitar 1,000 orang, mereka sudah nak dekat sampai dekat Makkah, dan mereka berada di satu tempat dinamakan Hudaibiyah. Dan di mana Nabi SAW menyuruh umat orang Islam untuk datang dengan kelengkapan yang ala kadar saja dan bawa binatang untuk dikorbankan, kemudian tidak menggunakan atau tidak memakai apa-apa perisai ataupun kelengkapan peperangan kecuali sebilah pedang yang dimasukkan dalam sarung. Itu menunjukkan bahawa mereka itu datang ke Makkah bukan untuk berperang ataupun untuk melawan, tetapi bagi orang Mekah ataupun orang Quraisy yang berada di Mekah, mereka merasakan itu merupakan bukan masalah dia, tetapi mereka ingin menjaga nama dan maruah mereka, dan mereka menganggap Nabi SAW sebagai satu musuh. Maka mereka tak benarkan, mereka hantar seorang wakil untuk berhadapan dengan Nabi SAW dan memberitahu bahawasanya mereka tidak dibenarkan. Maka ada banyak detail ataupun banyak perkara yang berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah, tetapi saya nak ringkaskan yang di mana pada akhirnya kaum musyrikin dan Nabi Muhammad SAW mereka membuat satu perjanjian, memteraikan satu perjanjian yang di mana perjanjian ini ia ditulis ataupun ia dibuat oleh kaum musyrikin dan disetujui oleh Nabi SAW. Dan di antara detail ataupun poin yang berada di dalam perjanjian tersebut adalah seperti di mana Nabi SAW orang Islam tidak dibenarkan untuk masuk Makkah kecuali selepas 3 tahun. Lepas 3 tahun tu mereka datang ke Makkah untuk menunaikan ibadah umrah saja, kemudian mereka boleh bermukim ataupun berada di Makkah selama 3 hari, dan mereka tidak hanya dibenarkan
untuk melaksanakan ibadah umrah saja, tidak ada tujuan lain. Dan ada lagi banyak perjanjian-perjanjian seperti mereka tidak boleh ada peperangan di antara kaum musyrikin dan Mekah, tidak boleh ada sabotaj dan sebagainya, tidak boleh ada di kalangan orang Islam, orang Mekah, yang di mana kalau dia pergi ke Madinah tanpa persetujuan wali dia, maka hendaklah dihantar balik. Maksudnya apa? Kalaulah ada orang di kalangan orang musyrikin ataupun di kalangan penduduk Mekah yang nak pergi ke Madinah, nak masuk Islam, maka kalaulah tidak disetujui oleh ahli keluarganya, maknanya dia ini perlu untuk dihantar balik ke Makkah. Dan para sahabat, banyak di kalangan para sahabat juga, mereka melihat bahawasanya perjanjian ini merupakan seakan-akan satu tamparan kepada orang Islam, kerana seakan ia memihak lebih kepada kaum musyrikin. Tetapi Nabi SAW mengatakan bahawasanya sebenarnya ada hikmah di sebalik perjanjian ini, dan Nabi tahu bahawasanya mereka pasti akan melanggar perjanjian ini, kerana Nabi tahu tentang sikap ataupun sikapnya kaum musyrikin Mekah ini, yang di mana mereka suka melanggar janji, mereka suka melakukan penumpahan darah, dan mereka suka membunuh sana sini, keburukan mereka lakukan. Sebab tu Nabi SAW berdasarkan kepada ilmu dan wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada baginda, maka Nabi turuti perjanjian dan setuju akan perjanjian ini, dan mengetahui bahawasanya akan berlaku sesuatu, iaitu kaum musyrikin mereka akan melanggar perjanjian ini, dan akan tiba masanya di mana umat Islam akan memerangi mereka dan mengalahkan mereka. Jadi di antara sebabnya juga Nabi SAW nak elakkan pertumbahan darah. Nabi SAW datang dengan seribu di kalangan kaum muslimin untuk datang ke Mekah, tetapi nampaknya tak boleh masuk. Tidak dibenarkan masuk dan berlaku perjanjian tersebut. Dan kalau Nabi SAW nak elakkan berlakunya pertempuran ataupun pertumpahan darah dengan kaum musyrikin yang tidak perlu, yang tidak perlu untuk berlaku. Jadi sebab itu Nabi SAW setuju dalam perjanjian ini, dan ada banyak lagi sebab-sebab yang lain. Tapi saya nak teruskan apa yang berlaku di sini, yang sebab yang menjadikan ataupun sebab berlakunya Fathu Makkah ini adalah di mana kaum musyrikin akhirnya mereka melakukan sesuatu yang melanggar perjanjian yang mereka buat sendiri, iaitu di mana satu ketika itu di mana berlaku pencabulan pada pihak kaum musyrikin Makkah, di mana mereka telah melanggar perjanjian Hudaibiyah, yang telah di mana mereka memberikan bantuan senjata dan ketenteraan kepada satu kaum ataupun satu Bani Bakar yang terletak di luar Makkah, yang di mana Bani Bakar ni dia berperang dengan Bani Khuza'ah. Dan Bani Khuza'ah ni mereka telah mengikat janji setia dengan kaum muslimin, yang di mana Bani Khuza'ah dia berada di pihak orang Islam dan mereka dilindungi oleh umat Islam. Dan Bani Bakar ini mereka berperang dengan Bani Khuza'ah, dan Bani Bakar mereka menerima bantuan ketenteraan daripada kaum musyrikin Makkah. Dan ramai di kalangan orang Khuza'ah mereka terkorban, dan mereka menghantar utusan ke Madinah untuk memohon Nabi SAW dan umat Islam untuk membela ataupun membela mereka daripada apa yang berlaku daripada pencabulan atau perjanjian tersebut. Maka di situlah Nabi SAW lihat inilah kesempatan yang paling sesuai, dan inilah peluang yang di mana hikmah di sebalik perjanjian tersebut, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk masuk ke Makkah. Maka pada berlakunya peristiwa Fathu Makkah ataupun pembukaan Makkah ini pada bulan Ramadan pada tahun 8 Hijrah, sebagian ulama mengatakan berlaku pada 10 Ramadan, ada kata 12 Ramadan dan sebagainya, tapi pendapat yang lebih kuat adalah pada 10 Ramadan, di mana secara sulitnya pada awalnya kalau kita lihat pembukaan Makkah, nama dia pembukaan Makkah ataupun Fathu Makkah, walaupun kita nampak Nabi SAW mengumpulkan sekitar 10,000 tentera ataupun di kalangan kaum Islam untuk memasuki Makkah, 10,000 ni banyak pada zaman tersebut dan ketika itu, dan kita lihat bahawasanya kebanyakan masanya pertempuran ni maknanya berlakunya secara agresif, secara berlaku pertumpahan darah, perlawanan dan sebagainya. Tetapi Nabi SAW mempunyai strategi yang berbeza, di mana Nabi nak elakkan berlaku pertumpahan darah. Sebab tu peristiwa ni dinamakan Fathu, bukan Fathu, iaitu pembukaan, bukan peperangan atau seperti peperangan yang berlaku pada sebelum ini.
tak dinamakan perang Makkah ataupun orang kata perlawanan ataupun pertempuran dan sebagainya, tetapi dimulakan pembukaan, iaitu berlakunya pembukaan Makkah. Dan di antara strategi Nabi SAW, Nabi sebenarnya pada awalnya selepas kaum musyrikin mereka melanggar perjanjian tersebut, Nabi berikan tiga mencadangkan kepada kaum musyrikin untuk selesaikan masalah ini dengan tiga choices lah, tiga pilihan. Pertama sekali, kaum musyrikin mereka hendaklah membayar diat kepada mereka ataupun waris Bani Khuza'ah yang terbunuh itu. Di mana maknanya diat tu maknanya pampasan ataupun ganti rugi dari segi wang atau dari segi harta benda. Dan Nabi SAW juga beri pilihan untuk di mana kaum mereka yang yang membunuh Bani Khuza'ah, maka hendaklah mereka dibunuh juga. Dan juga kalaulah mereka tak nak lakukan nombor 1 ataupun nombor 2, maka mereka hendaklah berhadapan dengan tentera ataupun dengan orang Islam atau berperang dengan orang Islam. Maka sudah tentulah kita rasa bahawasanya pastinya kaum musyrikin Quraisy atas kesombongan mereka, atas ego mereka, atas pelbagai sifat-sifat yang tidak baik yang ada pada mereka, maka mereka tidak menerima nombor 1 atau nombor 2 kerana nampak Nabi SAW seakan-akan orang Islam mengecilkan mereka. Maka ramai berpilih atau memilih untuk berperang menentang dengan tentera Islam. Dan ramai juga di kalangan yang tidak bersetuju dengan pilihan untuk berperang dengan umat Islam seperti Abu Sufyan dan Abbas bin Abdul Muttalib. Iaitu Abu Sufyan, kita tahu walaupun dia merupakan pemimpin di antara pemimpin besar masyarakat Quraisy Makkah, tetapi dia juga biasanya akan lebih memilih kepada jalan diplomasi atau jalan yang lebih aman yang mengelakkan daripada peperangan sebenarnya. Dan Abbas bin Abdul Muttalib merupakan pakcik kepada Nabi SAW. Jadi di sini kita boleh nampak di mana kaum musyrikin Quraisy mereka memilih untuk berperang menentang tentera Islam. Dan setelah kaum musyrikin mereka memilih untuk berperang ataupun melawan orang Islam, maka Nabi SAW pun memberikan perintah untuk menyiapkan tentera Islam yang sekitar 10,000 bersiap sedia dengan pelbagai kelengkapan peperangan untuk berangkat ke Makkah, dan di mana mereka berhenti di satu tempat dan mereka mendirikan kemah untuk memalam di sana. Dan di sini ketika inilah di mana dua individu ini yang bernama Abu Sufyan bin Harb dan juga Abbas bin Abdul Muttalib, mereka datang kepada Nabi SAW. Di mana mereka Abu Sufyan dia cuba memujuk Nabi SAW untuk patah balik, untuk tidak memasuki Makkah kerana takutnya terbunuhnya di kalangan ahli keluarga dia dan sebagainya. Dan kisah ini sebenarnya kisahnya sangat menarik sedikit, tetapi saya tak kongsikan kerana saya nak ringkaskan. Ada banyak faedah yang saya nak ambil daripada Fathu Makkah ini. Dan ini saya rasa boleh baca sendiri tentang apa yang berlaku, di mana Abu Sufyan pada awalnya itu tujuan dia datang untuk memujuk Nabi SAW untuk tidak datang masuk ke Makkah dan mengelakkan daripada berlakunya pertumbuhan dan sebagainya. Tapi Abu Sufyan pun akhirnya dia masuk Islam, dan juga Abbas bin Abdul Muttalib. Yang di mana Abu Sufyan bila dia masuk Islam, maka Nabi SAW disebabkan kerana Abu Sufyan ni dia orang yang megah ataupun orang yang ada nama, dan dia bangga, seorang yang sangat bangga dengan namanya dirinya, dengan pangkatnya dan sebagainya. Maka Nabi SAW kalau nak lembutkan hati Abu Sufyan dan nak pujuk Abu Sufyan dan sebagainya, maka Nabi SAW berikan keistimewaan kepada Abu Sufyan, yang di mana dia katakan bahawa siapa yang nanti bila berlakunya Fathu Makkah, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia akan selamat. Macam gitu. Jadi itulah keistimewaan yang Nabi SAW berikan kepada Abu Sufyan. Dan kita lihat di sini, maka Nabi SAW memerintahkan umat Islam untuk bersiap sedia sekitar 10,000 yang akan datang untuk berangkat ke Makkah. Dan di mana ketika mereka bermalam, dan di antara taktik yang digunakan oleh Nabi SAW secara mental taktik adalah untuk menakut-nakutkan kaum musyrikin Makkah. Maka Nabi SAW suruh kaum muslimin untuk menyalakan unggun api yang besar
di kemah masing-masing sebagai satu strategi. Kita orang kata tu peperangan secara mental lah, untuk menimbulkan rasa takut kepada kaum musyrikin yang berada di Makkah. Jadi ini merupakan satu taktik yang sangat cerdik, di mana bukan saja Nabi SAW datang dengan 10,000, maka kaum musyrikin sudah tentu mereka pasti telah menghantar perisik seseorang wakil untuk datang untuk melihat berapa ramai kalau dapatkan maklumat tentang kaum tentera Islam. Itu yang biasa dilakukan dalam peperangan pada masyarakat Arab ketika dahulu. Jadi dia dapat tahu bahawa sini seramai 10,000 di kalangan kaum muslimin yang datang. Mungkin kita fikir kalau masa peperangan Badar sekitar 300, tapi sini 10,000. Maknanya daripada peperangan Badar itu, kemudian perang Uhud, kemudian perang Khandaq, kemudian berbagai peperangan, maka masyarakat Islam ataupun agama Islam telah berkembang hatta keluar Hijaz ataupun semenanjung Arab, sampai ada ramai di kalangan para sahabat yang bukan di kalangan orang Arab sendiri, seperti Salman kita tahu, dan juga seperti di mana Abu Hurairah dan sebagainya. Ada ramai di kalangan para sahabat ataupun kaum muslimin yang bukan daripada masyarakat Arab yang datang daripada luar. Mereka datang masuk Islam. Maknanya agama Islam ni dah berkembang dan ramai di kalangan umat manusia yang telah menerima ajaran Islam dan mereka berpindah ke Madinah dan sebagainya. Dan juga ada banyak di kalangan kabilah-kabilah yang berada di luar Madinah, mereka telah mengikat janji setia dengan Nabi SAW dan mereka memeluk Islam. Jadi Nabi bukan saja ada sokongan daripada dalam Madinah, tetapi juga ada sokongan daripada kabilah-kabilah yang berada di luar Madinah juga. Maka kita lihat di sini Nabi SAW suruh para sahabat untuk menyalakan unggun api yang besar. Jadi kalaulah kita pada waktu malam tu dinyalakan api yang besar di 10,000 setiap kemah yang ada di kalangan di pihak kaum muslimin itu menyalakan unggun api, maka kalau daripada Mekah kita boleh bayangkanlah dari jauh boleh nampak seakan nyalaan api yang sangat banyak, maka ia menimbulkan rasa takut dan rasa gentar di pihak musuh yang berada di Makkah. Kemudian pada harinya berlakunya pembukaan Makkah, di mana Nabi SAW masuk ke Makkah, Nabi suruh tentera Islam untuk berpecah kepada 4 kumpulan, dan di mana ketika itu Makkah ni dia boleh masuk dari empat pintu yang berbeza daripada 4 penjuru. Maka Nabi SAW suruh setiap daripada kumpulan itu masuk, maka kita boleh nampak dan diminta untuk tidak melakukan sebarang pembunuhan ataupun kekerasan terhadap kaum musyrikin Makkah atau penduduk Makkah, kecuali apabila terpaksa. Maksudnya kalau ditentang baru kita lakukan sesuatu, tapi kalau mereka tak lakukan apa-apa, maka jangan buat apa-apa, masuk sahaja. Maka pada 10 hari bulan Ramadan, pada pagi Jumaat pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi SAW masuk ke kota Mekah dengan penuh tawaduk dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kemenangan. Ini satu kemenangan untuk umat Islam, dapat dibebaskan Mekah yang bertahun-tahun ataupun berkurun berada di bawah pegangan kaum musyrikin, yang di mana mereka penuhi dengan berhala, penuhi dengan kerosakan, penuhi dengan benda-benda yang tidak bagus dan tidak baik. Dan Nabi SAW bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kemenangan ini. Merupakan titik bermulanya kegemilangan umat Islam ataupun agama Islam yang berada di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti saya katakan tadi, yang di mana Abu Sufyan apabila dia masuk Islam, Nabi SAW nak pujuk hati dia, kerana daripada pembukaan ini dia merasa sedih, mungkin ada berlaku perkara yang tidak baik ke atas ahli keluarga aku, ini adalah tanah tumpah darah aku dan sebagainya. Maka Nabi SAW berikan penghormatan kepada beliau, iaitu pemimpin Quraisy, iaitu siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia akan selamat, siapa yang akan masuk Masjidil Haram maka dia akan selamat, siapa yang memasuki rumahnya sendiri juga dia akan selamat. Maka keistimewaan ni diberikan kepada Abu Sufyan ni dengan harapan untuk memujuk hati dia, kerana dia baru masuk Islam. Dan di mana pengisytiharan ini dia menyebabkan mereka hilang semangat untuk menentang Rasulullah SAW.
Maka Rasulullah telah mengarahkan tentera Islam memasuki kota Mekah melalui 4 penjuru yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila mereka dapat tahu masyarakat kota Mekah, mereka dapat tahu Nabi SAW datang dengan tentera yang sangat ramai, maka ramai di kalangan mereka tu tak jadi nak lawan, kecuali segelintir sahaja yang cuba melawan yang di dalam pada salah satu daripada 4 penjuru tersebut. Tetapi kebanyakan di kalangan penduduk Makkah, mereka terus give up lah, mereka terus menyerah diri, mereka tidak melawan. Jadi tak ada tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Islam kecuali yang sedikit saja dihadapi oleh tentera Khalid bin Walid yang telah masuk Islam. Khalid bin Walid walaupun dia menentang Islam pada awalnya seperti yang berlaku pada peperangan Uhud, tetapi selepas perjanjian Hudaibiyah maka Khalid bin Walid pun masuk Islam, dan di mana Khalid Walid diserang oleh tentera yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal, tetapi tidak ada masalah lebih besar daripada itu. Maka setelah Nabi SAW masuk ke dalam kota Mekah, maka Nabi terus menuju ke Kaabah dan Nabi melakukan tawaf, Nabi cium Hajar Aswad. Dan salah satu daripada perkara yang sangat penting yang saya nak sentuh di sini adalah di antara langkahnya yang Nabi lakukan adalah Nabi memusnahkan semua 300 lebih berhala dan patung-patung yang diletakkan di sekeliling Kaabah, dan Nabi SAW memecahkan sendiri dengan tangan baginda dan dibantu juga oleh para sahabat. Dan ini adalah satu perkara signifikan yang perlu kita ambil, ia merupakan satu perkara sangat simbolik. Kita kena faham di mana seakan-akan Nabi SAW pecahkan berhala ini, maknanya Nabi telah membersihkan kota Mekah daripada zaman jahiliyah tu dibawa masuk daripada zaman jahiliyah. Ia berlaku dengan pemecahan berhala-berhala tersebut. Semua berhala dibersihkan. Kemudian Nabi SAW pun melaksanakan tawaf di Kaabah, kemudian menunaikan solat sunat 8 rakaat di maqam Nabi Ibrahim, kemudian suruh Bilal bin Rabah untuk melaungkan azan yang pertama di Makkah setelah masuknya masyarakat ataupun orang Islam di Makkah atau berlaku yang Fathu Makkah. Maka Bilal pun melaungkan azannya yang pertama di Makkah. Maka salah satu daripada perkara yang saya nak sentuh juga yang penting yang kita perlu tahu, kita faham, kita maklum bahawasanya ramai di kalangan kaum musyrikin Makkah, mereka telah menyerahkan diri mereka tidak melawan tentera Islam. Dan Nabi SAW juga telah memberikan pengampunan kepada ramai individu-individu, dan lebih-lebih lagi individu yang telah menyakiti Nabi, individu yang telah memerangi Nabi SAW, telah menyusahkan kehidupan Nabi ketika berada di Makkah dahulu. Kemudian pelbagai individu seperti Wahsy yang membunuh Sayyidina Hamzah, Hindun bin Utbah, Ikrimah bin Abu Jahal dan sebagainya. Kita cuba bayangkan, ini adalah akhlak dan budi pekerti Nabi SAW, yang di mana kalau kita faham dugaan ataupun cabaran dihadapi oleh baginda bermula daripada kat Mekah sendiri sebelum hijrah. Daripada awalnya susahnya Nabi SAW nak menyebarkan dakwah Islam, Nabi dicemuh, Nabi dikeji, Nabi dicaci maki, hatta di kalangan ahli keluarga ataupun kaum kabilah baginda sendiri, daripada orang dekat dengan baginda. Nabi SAW berhadapan dengan pelbagai cabaran, hatta Nabi SAW hingga dicampak dengan najis ataupun diletakkan najis ke atas tubuh Nabi SAW ketika dalam keadaan salat. Kemudian itu adalah dari segi apa berlaku di Mekah. Kemudian selepas itu Nabi SAW berhijrah, kemudian peperangan penentangan daripada kaum musyrikin, pelbagai pemusuhan yang ditunjukkan oleh kaum musyrikin daripada individu-individu yang tertentu. Tetapi apabila Nabi SAW masuk kembali ke Mekah dan membuka kota Mekah, membebaskan kota Mekah daripada cengkaman kaum musyrikin, Nabi menunjukkan akhlak yang mulia, Nabi memaafkan mereka. Nabi menunjukkan kemaafan baginda kepada mereka ataupun orang-orang yang individu-individu yang menunjukkan penentangan yang hebat kepada Nabi SAW, seperti Ikrimah daripada Wahsy dan sebagainya. Banyak di kalangan pemimpin, lebih-lebih lagi yang pembesar-pembesar ataupun pemimpin kaum musyrikin Mekah yang sangat tegar menentang Nabi SAW sebelum ini. Dan kemaafan Nabi ini adalah sebab kenapa juga ia membuat ramai di kalangan penduduk Mekah memeluk agama Islam. Kerana mereka lihat
kita dah lawan Nabi daripada dulu, tetapi Nabi ada peluang untuk bunuh kita ni sekarang ni. Ada peluang untuk balas dendam terhadap apa yang telah dilakukan terhadap beliau, apa yang kita lakukan kepada beliau daripada dahulu lagi, tetapi Nabi menunjukkan kemaafan yang sangat hebat sekali kepada mereka, kemaafan yang tak ada batasnya. Kalau kita, para jemaah sekalian, kalau diberikan peluang yang tersedia di hadapan kita untuk membalas balik, untuk melakukan untuk buat balas balik terhadap orang yang menzalimi kita, dendam yang terkesumat dalam hati kita, balas balik, maka kita akan rasa macam mana? Kita buat macam Nabi SAW buat ke? Kita akan menunjukkan kemaafan ataupun bagaimana? Jadi ini adalah akhlak Nabi SAW yang di mana merupakan punca kenapa ramai di kalangan kaum musyrikin Makkah mereka memeluk agama Islam, kerana hanya melihat kepada akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, daripada pembukaan kota Mekah ni ada banyak faktor-faktor, sebab-sebab yang membuatkannya berjaya atau kejayaannya. Pertama sekali adalah disebabkan oleh perjanjian Hudaibiyah. Itu merupakan faktor utama berlakunya pembukaan kota Mekah. Dan sebenarnya faktor perjanjian Hudaibiyah ni mungkin daripada satu pandangan seakan-akan nampak seperti umat Islam tidak mendapatkan apa-apa hasil, tetapi sebenarnya Nabi SAW tahu ada hikmah yang besar di sebaliknya, dan dapat mengelakkan pertumpahan darah daripada berlaku ketika itu. Dan Nabi tahu bahawasanya akan tibanya satu masa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala janjikan, yang di mana kaum muslimin akan dapat masuk ke Makkah, tetapi bukan sekarang, tetapi akan datang. Dan Nabi tahu ia akan berlaku, dan Nabi tahu kaum musyrikin pasti mereka akan melanggar perjanjian tersebut. Dan kedua, dalam pelbagai strategi yang digunakan ataupun dilaksanakan oleh Nabi SAW untuk melemahkan dan melumpuhkan kaum musyrikin Mekah dari segi mental dan segi fizikal, sehinggalah ketika berlakunya pembukaan Mekah dan sebelum berlakunya pembukaan Mekah, menunjukkan Nabi SAW ini bagi dia bukan sahaja pesuruh Allah. Nabi SAW bukan sahaja sebagai seorang bapa, sebagai seorang suami dan sebagainya, sebagai seorang pemimpin, tetapi pada masa yang sama Nabi mempunyai kemampuan sebagai seorang panglima ataupun seorang general umat Islam yang memiliki kemampuan dan pengetahuan dari segi peperangan, dari segi strategi, dari segi taktik-taktik untuk melemahkan dan melumpuhkan musuh hatta sebelum berlakunya peperangan secara fizikal. Dan ini kita boleh lihat daripada pelbagai peristiwa-peristiwa peperangan yang dilalui oleh Nabi SAW dan masyarakat Islam. Dan kita lihat bagaimana Nabi membuat keputusan, Nabi membuat keputusan berdasarkan daripada pendapat baginda. Kemudian Nabi rujuk kepada para sahabat, bertanya kepada para sahabat untuk cadangan dan bermusyawarah dengan mereka. Maka ini semua merupakan di antara nilai-nilai yang perlu ada pada seorang panglima ataupun seorang general tentera Islam. Kemudian ketika kita kena faham sesuatu antara kaum musyrikin Makkah yang berada di Makkah dengan kaum muslimin yang nak masuk ke Makkah, itu sudah pastinya semangat yang ada itu yang lebih kuat itu berada di pihak kaum muslimin, yang di mana semangat jihad itu sangat kuat berada dalam hati mereka, dan mereka sangat berkobar-kobar untuk membuka kota Mekah dan membebaskannya daripada cengkaman kaum musyrikin. Dan kita kena ingat semangat berkobar-kobar jihad itu berada dalam diri mereka, itu sebabkan mereka dijanjikan oleh Nabi SAW daripada apa berlaku daripada awal lagi dekat Mekah, kemudian daripada peperangan yang pelbagai, sehingga berlaku daripada berlakunya apa yang berlaku dekat Hudaibiyah, yang di mana mereka nak masuk Mekah tapi tak jadi, kemudian dihalang, kemudian mereka kena tunggu kena tunggu 3 tahun baru boleh masuk Mekah, tapi tak sampai 3 tahun maka berlakunya orang kata tu pertumpahan darah di mana masyarakat kaum musyrikin Quraisy mereka melanggar perjanjian tersebut. Maka kaum muslimin mereka datang dengan semangat yang berkobar untuk membebaskan kota Mekah. Dan kita boleh lihat bagaimana Nabi SAW dengan akhlak baginda, dengan budi pekerti baginda, Nabi SAW tidak menunjukkan sebarang dendam ataupun sebarang kebencian terhadap kaum musyrikin ataupun kaum Mekah.
umat Mekah, walaupun mereka yang telah menyusahkan Nabi, mereka telah mengganggu Nabi, mereka telah menentang Nabi SAW secara fizikal dan secara mental daripada dahulu lagi, tetapi Nabi tunjukkan akhlak yang mulia, Nabi memberikan kemaafan, dan ramai di kalangan mereka, hatta yang pembesar-pembesar, orang penting kaum musyrikin Quraisy, mereka memeluk agama Islam. Dan oleh itu, daripada awal lagi sebelum pembukaan Mekah, ramai di kalangan mereka telah masuk Islam, seperti Abu Sufyan dah masuk Islam, Abbas, kemudian Khalid bin Walid, Amr bin As, mereka semua di kalangan orang-orang besar, pemimpin masyarakat musyrikin Mekah masuk Islam. Maka itu menjadikan kekuatan musyrikin Quraisy tu mereka makin lemah, maka mereka hilang orang penting mereka. Dan juga satu perkara ini, apabila Nabi SAW melakukan telah membuat pilihan ataupun telah buat keputusan untuk masuk ke Makkah, maka Nabi SAW mengumpulkan umat Islam semua untuk datang turun berangkat ke Makkah. Dan ini juga Nabi SAW telah memerintahkan ataupun memanggil semua kabilah-kabilah yang telah mengikat janji setia kepada kaum muslimin ataupun kepada Nabi SAW untuk ikut serta. Nah, di sini kita lihat bagaimana Nabi SAW dengan kepimpinan baginda, dengan kebijaksanaan baginda, Nabi SAW dapat melaksanakan sesuatu yang sangat bukan mudah, iaitu mengumpulkan kabilah-kabilah yang berada di luar Makkah, luar Madinah, untuk semua bersama dengan baginda. Maka ditunjukkan kepimpinan baginda itu bukan sahaja di dalam Madinah, tetapi juga di luar Madinah. Dan kalau kita lihat, ramai juga di kalangan kaum musyrikin ini, mereka sudah lemahlah ketika itu, kerana ramai di kalangan panglima mereka semua dah terkorban dalam peperangan Badar, dalam peperangan Uhud dan sebagainya. Jadi banyak sebenarnya faktor-faktor yang saya nak sentuhkan di sini, tetapi itu saja saya rasa saya ringkaskan. Wallahu taala alam. Semoga pengurusan ini ia meraih manfaat bagi kita. Kita boleh lihat kita bayangkan seperti saya sebutkan pada video yang lepas, apa yang berlaku ini pembukaan Makkah ni berlaku dalam bulan Ramadan, dalam keadaan berpuasa, dan umat Islam mereka puasa itu tidak menurunkan sedikit pun daripada semangat dan keinginan mereka untuk membuka kota Makkah dan menjadikannya sebagai hub ataupun tempat di mana sebagai tempat umat Islam, ataupun membebaskannya daripada pelbagai kemungkaran ataupun kejahatan ataupun perkara berkaitan dengan jahiliyah, daripada berhala-berhala, patung-patungnya, dan pelbagai lagi benda-benda yang benda yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita boleh lihat di sini adalah semangat juang mereka, semangat jihad mereka yang mereka ada, walaupun dalam bulan Ramadan, walaupun dalam keadaan puasa. Ini adalah satu sifat yang perlu kita emulate ataupun kita ikut, cerminkan dalam diri kita, semangat jihad. Walaupun kita tidak berjihad secara fizikal, tetapi jihad kita ini adalah jihad dari segi dalam diri kita. Itulah jihad kita melawan dengan nafsu kita. Jihad bukan saja melawan lapar dahaga dalam ketika kita berpuasa, tetapi berjihad melawan dengan nafsu. Itu adalah satu, mungkin orang kata lawan nafsu senang je, tapi sebenarnya susah. Sebenarnya satu jihad melawan nafsu itu bukan satu perkara yang walau sangat payah. Kadang-kadang kita suka sangat kita mengikut nafsu kita. Maka semoga bulan Ramadan ini yang menjadikan kita orang yang lebih kuat, lebih teguh, dan semoga kita semua di kalangan hamba-hambanya yang mengambil peluang keemasan ni dan memanfaatkan keadaan dan masa kita diberikan, umur yang panjang diberikan untuk kita berada dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, perkongsian yang hebat oleh Ustaz Zaan. Terima kasih Ustaz. Ini merupakan kisah daripada sejarah Nabi Muhammad SAW yang saya gemari. Ianya menunjukkan kebijaksanaan dan kewibawaan Nabi Muhammad SAW dalam menyusun ataupun dalam mengetahui segala hikmah akan apa yang berlaku. Kalau kita lihat permulaan pembebasan kota Mekah bermulanya daripada perjanjian Hudaibiyah tersebut. Perjanjian Hudaibiyah, walaupun secara zahirnya kita lihat ini seperti berat sebelah, seperti memihak kepada kaum musyrikin, tetapi Nabi tetap setuju, dan sehingga para sahabat rasa tidak senang akan perkara tersebut. Tetapi Nabi merupakan seorang Nabi merupakan seorang utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi tahu akan hikmah yang akan berlaku apabila mereka menerima perjanjian tersebut.
tersebut. Seterusnya, di dalam cerita pembebasan kota Mekah ini, ianya juga menunjulkan sifat seorang Nabi itu, iaitu pemaaf. Nabi mampu untuk memaafkan semua orang musyrikin yang pada ketika itu yang telah berundur, yang telah merelakan kota Mekah itu dibuka semula dan diketuai oleh orang Islam itu sendiri. Nabi memberi Nabi memberi maaf kepada mereka dan Nabi membuka jalan Islam kepada mereka. Begitulah sifat seorang Nabi, begitulah sifat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kisah ini memberi kita pengajaran dan memberi kita motivasi untuk kita memaafkan segala kesalahan orang lain terhadap diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, kita akan kembali selepas iklan ini. Puasa. Betul tak? Ya Allah. Air mana air? Astagfirullah. Alamak. Batallah puasa aku. Kalau terminum dalam bulan puasa, bulan Ramadan, tengah puasa, tak apa, dikecualikan. Boleh teruskan puasa. Jadi insya-Allah kerana itu adalah salah satu daripada hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi besok jangan buat lagi, InsyaAllah hari ini kita akan memperdengarkan lagi bacaan surah. Hari ini Ustaz akan membacakan 2 surah. Yang pertama merupakan surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat mengandungi 11 ayat. Di dalam surah ini mempunyai 3 tujuan utama. Yang pertama, Allah memberitakan mengenai manusia yang kufur akan nikmat Tuhan. Bukan sahaja kufur, tapi maksiat terus dilakukan. Na'udzubillah min zalik. Yang kedua, mengenai manusia yang sangat cinta pada dunia atau dikenali dengan hubbud dunia. Dan yang ketiga, Allah menganjurkan untuk kita terus melakukan amal soleh dan kebajikan. Surah yang kedua pula adalah surah Al-Qari'ah. Di dalam surah Al-Qari'ah ini, ianya mengandungi juga 11 ayat dan Allah menceritakan tentang tanda-tanda kiamat yang akan berlaku. Di dalam surah ini juga Allah menyatakan mengenai 2 golongan yang akan wujud. Iaitu yang pertama, mereka yang berat amal solehnya akan ke syurga Allah insya-Allah, dan mereka yang ringan amalnya sebaliknya akan ke neraka. Semoga segala usaha kita dalam melakukan amal soleh akan mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah, amin. Marilah bersama kita hayati 2 bacaan surah ini. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالمريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعصر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية